Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan isu dan kes-kes berkaitan sempadan negara. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam pembentangan kali ini. Yang pertama, Muhammad Asad Basri. Yang kedua, saya sendiri, Ammar Mukri. Dan yang terakhir, Muhammad Daniel. Pada kali ini, untuk kemudahan para penonton sekalian, saya akan memberitahu isu-isu yang berkaitan yang kami akan bincangkan tentang sempadan negara. Yang pertama, berlaku perbuatan kawasan wilayah. Yang kedua, penyeludupan barangan. Dan yang terakhir, kes pemerdagangan manusia. Sebelum saya pergi ke lebih lanjut, saya akan memberitahu tentang pengenalan daripada tajuk kami. Pada masa kini, kita selalu mendengar isu-isu berkaitan sempadan negara yang berlaku dari dulu hingga kini. Hal ini disebabkan berlaku perselisihan faham antara negara. Kes ini juga kadang-kadang akan menyebabkan Mahkamah Keadaan Antarabangsa atau ICJ sebagai badan berwajib yang akan menyelesaikan masalah yang berlaku antara negara yang perselisihan faham. Baiklah, kita akan pergi kepada isu yang pertama, iaitu isu perebutan kawasan wilayah. Antara kes yang terdapat dalam isu ini ialah perebutan kawasan Lahad Datu. Sebagaimana kita tahu, peristiwa ini telah menjadi satu sejarah hitam kepada negara Malaysia kerana kedaulatan negara kita telah dicerobohi oleh pengganas Sulu pada tahun 2013. Tragedi pencerobohan ini dikaitkan dengan insiden diplomatik yang berlaku antara Malaysia dan Filipina. Sejurus selepas 200, seramai 235 orang pengganas Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tanduo di Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan pengganas tersebut telah menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, di mana mereka telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut takhta Kesultanan Sulu. Dia juga mendakwa dirinya sebagai Sultan Sulu. Pencerobohan ini telah mengakibatkan seramai 12 orang perwira negara kita telah terbunuh. Kemudian 56 orang pengganas telah mati. Seterusnya 6 orang awam. Pada akhirnya, konflik ini telah diisytiharkan tepat pada 10 April 2013. Tambahan lagi, negara kita telah banyak membuat tindakan untuk mengatasi masalah ini, antaranya menubuhkan kawasan penyelamat, antaranya ESKOM. Kemudian membuat gencatan senjata antara pengganas dan perwira negara dan membuat rundingan. Saya telah menyediakan sebuah peta untuk gambaran yang lebih jelas kepada para penonton sekalian. Kita boleh lihat di mana kawasan Lahad Datu merupakan kawasan yang hampir kepada Filipina, di mana mereka senang untuk menceroboh di kawasan tersebut. Mereka juga menuntut kawasan Sabah ni kerana mereka juga menganggap Sabah ni kepunyaan Kesultanan Sulu, kerana Sabah dan Filipina amatlah dekat. Kerana itu mereka menuntut Sabah daripada Malaysia. Baiklah, kita akan teruskan kepada kesan perebutan. Kesan perebutan ni adalah kesan daripada yang kita terima apabila sesudah tamat peperangan tersebut. Kesan yang pertama ialah terbunuhnya anggota tentera. Anggota tentera ni merujuk kepada anggota tentera kita, iaitu negara Malaysia. Sebagaimana kita tahu, seramai 12 orang anggota telah terbunuh akibat peperangan tersebut. Kemudian isi yang kedua ialah kehilangan ahli keluarga. Isi ini merupakan isi yang berkaitan dengan isi pertama, di mana terbunuh anggota tentera. Sebagaimana kita tahu, anggota tentera ni mestilah mempunyai keluarga kan. Semestinya apabila mereka terbunuh, kesannya ahli keluarga mereka yang lain akan meratapi setelah kematian mereka. Isi yang ketiga ialah menjejaskan kedaulatan negara. Kedaulatan negara ni bermaksud kedaulatan negara kita akan tercemar apabila terjadinya sebuah peperangan di dalam kawasan negara kita. Tambahan pula, peperangan tersebut melibatkan dua negara, iaitu Malaysia dan Filipina. Ini juga akan menjejaskan ekonomi negara kita kerana
pelabur luar takut untuk melabur negara kita kerana terjadinya perperangan yang berlaku. Isu yang terakhir ialah keselamatan negara dipertingkatkan. Ini merupakan isi yang positif untuk negara kita kerana negara kita telah mengambil inisiatif sebagai langkah untuk membendung masalah di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, semasa terjadinya peperangan Lahad Datu, negara kita telah menubuhkan ESKOM untuk membanteras tentera Sulu semasa di Sabah. Akhirnya mereka telah mendapat kemenangan. Maafkan saya terlupa tersebut untuk memberikan jelas maksud ESKOM. Maksud ESKOM ialah kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah, di mana Malaysia telah menubuhkan pasukan ini untuk membanteras segala aktiviti yang terdapat di lautan Sabah. Baiklah, kita bergerak kepada kes yang seterusnya, iaitu kes perebutan Pulau Layang-Layang. Pulau Layang-Layang ni merupakan sebuah pulau yang berhampiran di perairan Sabah dan Filipina. Pulau Layang-Layang telah menjadi rebutan kepada beberapa buah negara. Antara negara yang terlibat ialah Malaysia, Vietnam, Filipina dan China. Mereka telah merebutkan pulau ini kerana mereka tahu pulau ini merupakan kawasan strategik untuk laluan di perairan Malaysia. Yang seterusnya, untuk membanteras perebutan daripada semua negara ini, Malaysia telah mengambil tindakan tegas menyatakan Pulau Layang-Layang adalah milik mereka, milik Malaysia dah. Malaysia juga telah meletakkan penanda bahawa pulau ini adalah pulau miliknya. Antara tanda yang telah tanda awal sebagai mercu tanda di mana mereka menyatakan Pulau Layang-Layang ni adalah milik mereka ialah mereka telah meletakkan pasukan tentera laut diraja iaitu TLDM di kawasan ini. Ini merupakan salah satu inisiatif untuk membanteras tentera bersenjata dapat datang daripada pulau ini. Jadi kita boleh lihat di mana gambaran yang lebih jelas di mana Pulau Layang-Layang ini yang telah saya ceritakan sebentar tadi. Di mana kita boleh melihat Pulau Layang-Layang ni berhampiran Malaysia, Filipina, Vietnam dan China. Mengapa kalau saya kata kawasan ini strategik? Kerana apabila mereka dapat Pulau Layang-Layang ni, sebagai contoh, Malaysia ingin ke Filipina, mereka akan lalu Pulau Layang-Layang ni. Jadi mereka boleh memeriksa apa yang datang kepada negara mereka. Itu sebagai contoh lah. Gambar rajah yang kedua pula saya telah menunjukkan sebagai tanda apa yang Malaysia meletakkan di Pulau Layang-Layang tersebut adalah milik mereka. Bagaimana kita melihat ada beberapa buah bangunan di pulau tersebut untuk menyatakan bahawa pulau ini adalah milik Malaysia. Tambahan lagi, apabila Malaysia menguasai pulau ini, maka ekonomi Malaysia juga akan meningkat. Sebab apa? Sebab pulau ini terkenal dengan kecantikannya sebagai terumbu karang. Jadi apabila Malaysia memiliki pulau ini, mereka dapat meningkatkan sumber pendapatan negara mereka dengan kedatangan pelancong asing untuk datang ke pulau ini untuk melihat keindahan terumbu karang. Baiklah, bergerak kepada yang seterusnya ialah penyeludupan barang. Ini merupakan satu isu penting dalam topik kita pada kali ini, iaitu isu dan juga kes yang berkaitan dengan sempadan negara. Jika kita lihat dari tahun ke tahun, kes-kes penyeludupan barang dari negara jiran ke negara kita semakin meningkat. Baiklah, yang pertama, mari kita lihat apakah pendefinisian penyeludupan barang. Jadi, penyeludupan barang bermaksud memasukkan atau menyembunyikan sesuatu dalam satu kawasan ataupun boleh dikatakan menyorok sesuatu secara haram dan yang terakhir masuk secara diam-diam ke sesuatu kawasan, yakni di negara kita ini. Pada Januari hingga Ogos tahun 2022, nilai rampasan jenayah sepadan sebanyak 84 juta ringgit berjaya kita rekodkan. Dan berikutan dengan itu, pihak berkuasa kita di negara ini sangatlah mengambil berat akan perkara-perkara yang berbangkit ini. Maka pada Mei 2019,
berlakunya satu kes di mana 23,750 kilogram beras siam dianggarkan bernilai RM76,000 berjaya dirampas. Dan sepasukan anggota daripada Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA menemui sebanyak 475 kampik beras seluduk. Jadi perkara ini jika kita lihat sangatlah serius, di mana saudara-saudari sebenarnya benda-benda yang diseludup ini datangnya daripada laluan tikus ataupun sebenarnya kita panggil sebagai laluan-laluan haram, yang mana merupakan satu benda yang tak patut dilakukan. Perkara-perkara ini berlaku kerana kurangnya penjagaan keselamatan daripada kedua-dua belah negara. Jadi dari semasa ke semasa sepatutnya kita menambah baik dari segi perkara tersebut supaya keselamatan negara kita, yakni rakyat dan juga manusia di dalam negara kita ini sentiasa ada dalam keadaan yang baik dan juga tidak terancam. Jadi seterusnya berikutan dengan kronologi ini berlakulah Ops Wawasan Sempadan Malaysia Thailand, di mana berlaku di Thailand dan juga di antara Thailand dan juga Kelantan. Ianya berlaku apabila berlaku intipan daripada pasukan anggota terhadap laluan tikus yang saya sebut tadi, iaitu di Pengkalan Haram, Kuala Jambu, dan anggota ternampak sebuah lori keluar dari jalan raya menuju ke stor beras di Kok Seraya. Jadi apabila berlakunya perkara-perkara yang mencurigakan, jadi perkara ini perlulah kita cakna sentiasa kita prihatin akan apa yang berlaku di persekitaran. Jadi pihak anggota seterusnya cubalah memeriksa lori-lori yang memasuki kawasan tersebut. Jadi pihak berkuasa menemui 350 kampik beras, dan semua beras ini dipercayai diseluduk masuk dari Thailand menerusi jalan yang tidak diwartakan. Jadi bila memasukkan barang ini ke dalam negara kita Malaysia dalam jalan yang salah, jadi secara jelas di sini menunjukkan bahawa perkara yang dibuat itu tidak betul, dan saya yakin dan percaya mereka menyeludut barang yang sangat banyak dan juga mampu merosakkan ekonomi negara kita pada hari ini, saudara-saudari. Baiklah, masih pada isu yang sama, iaitu isu penyeludupan barangan, tetapi pada kes yang berbeza, iaitu Thailand dan juga Perlis, Malaysia. Tadi saya ceritakan di antara Thailand dan juga Kelantan, Malaysia, di mana masih lagi sama, iaitu barangan daripada Thailand yang masuk Malaysia. Jadi apakah perkara utama modus operandi musuh dalam memastikan kegiatan haram mereka berjaya dilaksanakan, iaitu menyembunyikan barangan kes di bawah kertas serta diletakkan bersama pakaian di dalam bagasi, di mana ini merupakan salah satu taktik mereka bagi menghilangkan jejak ataupun bawa masuk perkara-perkara haram ini dalam negara kita. Jadi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perlis berjaya mematahkan 286 aktiviti penyeludupan sepanjang tahun 2021. Jadi kes ini ialah pada tahun 2021, di mana perkara ini sangat membimbangkan, di mana di antara barang rampasan yang berjaya didapati ialah minyak petrol dan juga diesel, minyak masak, rokok seludup dan juga dadah. Jadi perkara-perkara ini sangat tidak baik kepada negara kita, di mana hilangnya punca pendapatan negara. Jadi sebagai contoh barang rampasan ialah minyak masak yang bernilai 4,117 50 sen, dan seterusnya rokok seludup yang berharga kira-kira 2
RM122,059 dan mempunyai cukai yang banyak. Dan seterusnya ialah alkohol ataupun minuman keras yang berharga RM127,543 dan juga mempunyai cukai di negara kita. Tetapi bila perkara ini berlaku, hilanglah pendapatan negara, rosaklah ekonomi negara. Jadi perkara ini perlu dipandang tinggi oleh semua pihak agar segala modus operandi, segala perkara yang buruk ini dapat kita atasi bersama dari semasa ke semasa. Baiklah, bergerak kepada punca dan kesan penyeludupan. Jadi yang pertama sekali kita akan bergerak kepada punca berlakunya penyeludupan. Yang pertama ialah kurangnya kawalan keselamatan. Umum mengetahui bahawa di Malaysia ini terdapatnya hutan yang begitu tebal dan juga kawasan yang berbukit bakau. Jadi saudara-saudari, bila berlakunya proses keselamatan yang kurang ketat disebabkan bentuk muka bumi Malaysia ini yang sangat sukar dijangka dan pelbagai risiko yang dihadapi, maka pihak berkuasa tidak memandang serius tentang kawalan keselamatan yang berlaku di sempadan negara. Sebenarnya yang diceritakan oleh sahabat saya sebentar tadi berkaitan dengan isu ataupun kes yang berlaku di Lahad Datu di mana terdapatnya serangan pihak daripada Filipina ke atas Malaysia disebabkan oleh kurangnya kawalan keselamatan di perairan ataupun di sempadan Sabah Malaysia kita pada hari ini. Jadi itu merupakan punca pertama lah kenapa penyeludupan ini senang berlaku di antara Malaysia dan juga negara jiran. Yang kedua ialah disebabkan faktor permintaan. Saudara-saudari, umum mengetahui pada hari ini harga barang sedikit melonjak pada kebiasaan dan mungkin statistik ataupun nilai barangan di negara jiran lebih rendah. Jadi berlakulah penyeludupan daripada negara luar ke dalam negara kita Malaysia. Jadi itu merupakan dua punca yang boleh saya berikan sebab-sebab berlakunya kes-kes penyeludupan pada ketika ini. Kesan pada penyeludupan yang pertama ialah menjejaskan kesihatan dan kebersihan. Kenapa saudari? Rokok ini saya boleh kelaskan kepada dua, iaitu rokok yang bersubsidi dan yang kedua ialah rokok seluduk. Rokok bersubsidi ni maknanya diperiksa terlebih dahulu dan kemudian barulah dikilangkan dan seterusnya dijual. Maknanya perlukan cukai yang tinggi lah oleh kerajaan. Tapi rokok seluduk ini rokok yang kita tak tahu datang dari mana dan seterusnya prosesnya pun kita tak tahu dan biasanya harganya lebih murah. Tapi saudara-saudari, rokok ini tetap membahayakan kesihatan, tapi ada perbezaan lah di antara rokok seluduk dan juga rokok bersubsidi ini. Jadi jika kalian mengambil rokok seluduk, maka mungkin ia lebih membahayakan kesihatan anda lah. Perkara yang kedua, kesan yang kedua ialah menggalakkan jenayah terancang. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana jika kurangnya kawalan keselamatan, maka penjenayah-penjenayah ataupun penyeludup ini akan semakin bergiat aktif untuk menyeludup barang-barang ke dalam Malaysia. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka untuk terus merosakkan negara dan seterusnya merosakkan ekonomi negara pada hari ini. Jadi akhir daripada saya, pelbagai usaha telah dilakukan, telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga kerjasama di antara dua buah negara, contohnya Malaysia Thailand, Malaysia Singapura dan Malaysia Indonesia, bagi mengekang
isu-isu berkaitan dengan penyeludupan ini. Sebagai contoh, saya pernah terbaca berkenaan dengan drone, di mana mungkin ada inisiatif drone yang ingin dilakukan oleh kedua-dua belah pihak, Malaysia dan juga Thailand. Dan yang kedua ialah Malaysia dan Thailand dalam proses memasang dawai bagi mengelakkan kes-kes penyeludupan ini berlaku, tapi dia memakan kos yang tinggi, maka masih lagi dalam perundingan, dan seterusnya saya harap perkara ini semakin berkurang dari semasa ke semasa dan akhirnya kita ke arah sifar penghidupan barangan daripada luar negara ke Malaysia dan daripada Malaysia ke luar negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pembentang terakhir dalam kumpulan ini akan meneruskan isi saya, iaitu mengenai isu pemerdagangan manusia. Okay. Seperti yang kita tahu, pemerdagangan manusia ni bukan merujuk pada penjualan organ semata-mata, tetapi ia boleh merujuk pada banyak bentuk. Seperti contohnya seperti penjualan bayi, pemerdagangan manusia dan kes wang kelian. Kes wang kelian ni saya akan tekankan dalam topik saya ini adalah isu serius di sempadan antara Malaysia dan Thailand, di mana kedua-dua negara menghadapi cabaran dalam memerangi aktiviti. Kes wang kelian ni. Wang kelian ni merujuk pada pintu masuk antara sempadan Malaysia dan Thailand. Okay. Wang kelian ni terletak di negeri Perlis. Sempadan yang panjang dan rawak serta perbezaan dalam undang-undang, ekonomi dan kebudayaan antara kedua-dua negara menjadikannya sasaran yang disasar oleh kumpulan pemerdagangan manusia. Poin ini menerangkan mengenai apabila kedua-dua negara ini tidak sependapat dari segi undang-undang, ekonomi dan kebudayaan, ia akan menjadi sasaran oleh kumpulan pemerdagangan manusia untuk menjadikan lokasi kedua-dua negara ini sebagai tempat mereka untuk aktiviti perdagangan manusia ini. Kenapa? Apabila perbezaan undang-undang dari segi dari kedua-dua negara ini, ia akan menyebabkan kumpulan ini akan melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan manusia ini tanpa halangan yang besar. Seterusnya dari segi ekonomi pula, apabila perbezaan ekonomi, taraf ekonomi bagi individu akan merudum dan menjadi isu perdagangan manusia ini lebih rancang. Individu akan berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau peluang pekerjaan di Malaysia dan mungkin terjebak dalam sindiket pekerjaan. Contohnya, perbezaan ekonomi ini. Contohnya ada orang Malaysia kita yang tertipu dengan sindiket pekerjaan yang berada di Thailand itu. Apabila individu itu terjebak dengan sindiket ini, dia akan pergi ke Thailand. Apabila dia sampai di Thailand, dia mungkin akan terperangkap dan terjebak oleh kumpulan perdagangan manusia ini dan seterusnya ditangkap. Apabila ditangkap ini, dia akan berada dalam keadaan yang berbahaya. Okay. Perbezaan dari segi kebudayaan pula, apabila kedua-dua negara ini mempunyai budaya yang berbeza, ia akan menjadikan sedikit perdagangan manusia ini lebih mudah untuk menipu masa dengan menggunakan budaya orang luar. Ini merupakan gambar pintu masuk sempadan Malaysia dan Thailand ke Wang Kelian di negeri Perlis, Malaysia. Baiklah, dalam slide ini saya akan menerangkan contoh kes melibatkan perdagangan manusia di sempadan Malaysia dan Thailand.
Contoh kes yang pertama yang terjadi di sepadan Malaysia dan Thailand ini merupakan perdagangan seks. Wanita dan kanak-kanak ini sering menjadi mangsa perdagangan untuk tujuan seksual seks. Mereka akan dipaksa dalam industri seks ini di kedua-dua negara. Isu yang kedua pula buruh paksa. Biasanya pekerja migran. Pekerja migran ni pekerja bukan berasal dari negara yang mereka bekerja. Pekerja migran dipaksa dengan teruk untuk bekerja di sektor-sektor dalam negara tersebut seperti sektor perbezaan, kilang, pertanian dan sebagainya. Contoh kes yang terakhir ialah pengembaraan manusia. Ia merujuk pada individu yang melintasi sepadan secara haram. Individu ini biasanya menjadi mangsa perdagangan manusia. Jadi, janganlah kita menjadi individu seperti ini. Kes yang terakhir ialah wang kelian. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan kes perdagangan manusia di wang kelian. Dalam pembentangan ini saya akan terangkan mengenai dengan lebih lanjut dengan kes yang berlaku di wang kelian ini. Kes perdagangan manusia di wang kelian ini berlaku pada tahun 2015 yang berlaku di sepadan Malaysia dan Thailand. Pada tahun 2015 ini terdapat insiden yang mencetuskan perhatian dunia mengenai perdagangan manusia ini di kawasan wang kelian di sepadan Malaysia dan Thailand ini. Ia membabitkan kumpulan Rohingya dan bangsa lain yang terperangkap dalam rangkaian perdagangan manusia dan kawasan kubur hantu di hutan wang kelian di negeri Perlis, Malaysia. Slide ini akan menunjukkan kronologi berlakunya kes wang kelian pada tahun 2015 ini. Yang pertama, penemuan kubur hantu. Penemuan kubur hantu ini ditemui pada Mei 2015 apabila pihak berkuasa Malaysia menemui beberapa kubur hantu di hutan wang kelian. Kubur hantu ni bukan kubur untuk hantu, tidak. Tetapi kubur hantu ni merujuk pada kubur yang berada dalam hutan, tetapi tidak siapa yang tahu siapa yang mati itu. Kubur tersebut dikatakan berisi jenazah masa perdagangan manusia. Dikatakan jenazah masa perdagangan manusia ini lebih 150 orang yang dibunuh akibat perdagangan manusia di sepadan Malaysia Thailand ini. Kejadian ini mengejutkan dan membangkitkan kebimbangan terhadap rangkaian perdagangan manusia yang melibatkan Rohingya dan migran Bangladesh di kawasan tersebut. Seterusnya, migran tidak sah dan penyeludupan manusia. Pihak berkuasa melaporkan bahawa kawasan wang kelian yang digunakan sebagai tempat penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Pekerja Rohingya dan Bangladesh yang seringkali menjadi mangsa sindiket penyelundupan manusia ini menjanjikan mereka kehidupan lebih baik di Malaysia. Mereka tertipu apabila ditawarkan kepada mereka kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Kerana seperti yang kita tahu, negara bangsa Rohingya ni mempunyai masalah kewangan. Apabila seseorang menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada mereka, mestilah mereka teruja. Jadi mereka lebih mudah untuk tertipu kerana keinginan untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik itu sangatlah tinggi. Jadi begitulah kehidupan Rohingya. Seterusnya, operasi penyelamat. Apabila penemuan kubur hantu dan maklumat tentang aktiviti perdagangan manusia ni, Malaysia dan Thailand bersama-sama melancarkan operasi penyelamat untuk menangkap dan menangani sedikit penyelundupan manusia. Apabila penemuan kubur hantu ni,
dan maklumat sedikit sebanyak tentang penyeludupan manusia ini, Malaysia dan Thailand bersama-sama untuk melancarkan operasi penyelamat. Akhir sekali, kerjasama serantau. Kejadian ini menekankan keperluan antarabangsa terutamanya di kalangan negara-negara yang berkongsi sepadan. Berkongsi sepadan seperti negara Malaysia dan Thailand ini. Dalam menangani isu pemerdagangan manusia dan buruh paksa ini. Kesimpulan daripada kes panggilan ini, ia menjadikan masyarakat dan pihak berkuasa akan keperluan untuk meningkatkan usaha pencegahan dan untuk bersama-sama mencegah terhadap pemerdagangan manusia ini serta meningkatkan perlindungan terhadap pekerja buruh yang diambil dari negara luar. Usaha kerjasama antarabangsa dan tanggungjawab yang bersama diperlukan untuk menangani akar masalah penyeludupan manusia ini dan perdagangan manusia ini agar masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih berkesan. Kesimpulan daripada perbincangan kami ini, isu-isu sepadan di Malaysia mencakup cabaran keamanan, pemerdagangan manusia dan ancaman keselamatan. Kejadian seperti pencerobohan Lahad Datu dan perdagangan manusia di Wang Kelian menyoroti kompleksiti dan kepentingan kerjasama antarabangsa. Perlindungan hak asasi manusia, pencegahan pemerdagangan dan tindakan tegas terhadap sindiket adalah penting dalam menangani isu-isu ini. Itu sahaja pembincangan daripada kumpulan kami dan kami berharap agar perkongsian ini menjadi bermanfaat untuk semua. Dan sekian, terima kasih.